kan, mana rahman tu kasih, kan. Jadi kasih, yang mana kasih, yang mana sayang, mana rindu, mana cinta, kan dia cuba dia explore dia perkataan rahimah tu. Dan yang satu lagi perkataan rahmat daripada dia juga, kan. Kan ada kisah tu satu dalam kitab-kitab lama ada kan, ustaz kata kan, ada satu zaman Bani Israel tu umur panjang-panjang kan, ada satu ulama besar lah, dia dia memang tak putus beramal, bangun malam ke apa kan, sampai 500 tahun lah, lepas tu dia meninggal. Masa dia nak meninggal tu, Tuhan katakan, masuklah syurgaku dengan rahmatku, kan. Lepas tu dia dah mati, dia katakan, aku beramal 500 tahun, 500 tahun, kan. Patut aku masuk dengan amalan aku tu lah. Lepas tu tahan dulu, kan. Dia kata timbang dulu, kan. Curah timbang tu dia punya nikmat yang Tuhan bagi dia tu tak sebadan, sikit sangat berbanding dengan amalan tu. Okey, kamu tak jadi masuk, kamu masuk neraka, kan. Apa merayu lah kan. Tuhan bagi balik lah. Jadi maksudnya masuk surga pun dengan rahmat Allah Taala. Itu pecahan pada Rahman Rahim tu, kan. Ada hadis Nabi yang katakan seseorang tu masuk surga dengan rahmatnya, kan. Adakah engkau juga ya Rasulullah ni? Bahkan aku juga ni. Nabi Muhammad sendiri pun dia kata masuk dengan rahmat Tuhan. Jadi itulah dia punya intisari dalam surah Fatihah tu yang kita nak faham. Mana dalam surah Fatihah tu ada 5 nama Tuhan. Nama Allah, nama Rahman, nama Rahim, nama Malik, nama Rabb. Rabb tu Tuhan kan? Rabbul Alamin tu. Itu dah 5 dah. Itu kalau kita explore kan, dia berkata Asma'ul Husna kan. Mana asma nama Tuhan 99 tu, 5 daripada yang penting tu dah ada masuk dalam surah Al-Fatihah kan. Jadi itu ni kita kena belajarlah, ada punya ilmu pula kan. Bukalah kitab buku-buku tentang Asmaul Husna. Lepas tu adalah Asmaul Azam nama dia kan. Dan nama yang tu, nama Ismul Zat nama tu nama Allah lah kan. Nama Allah ni pun orang kupas dalam huraian Fatihah tu, ada perkataan tu daripada al-ilahu kan, alihatu, daripada situ dia berubah menjadi Allah kan. Itu pun ada banyak mazhab lah. Jadi kalau Fatihah ni kita yang penting kita nak faham makna dah, huraian tafsir ni kan. Dia terlalu luas lah. Tapi kita sentiasa minta petunjuk dekat Tuhan kan. Satu buka kita punya minat kita lah kan. Nak buka kitab-kitab tafsir ke, huraian ulama-ulama kan. Baru kita barulah dapat solat tu, nikmat solat kita. Sebab dalam solat kita tu sehari 17 rakaat kan, 17 rakaat 17 kali kita baca Fatihah kan. Jadi kalau kita baca tak Fatihah tapi tak faham kan, jadi tak sampailah tujuan. Jadi dan Allah ni perintah solat tu 17 kali diulang-ulang. So dalam 17 kali tu kita baca surah Fatihah. Dalam tujuan Fatihah pula tunjukkan jalan yang lurus kan. Allah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan lurus, kita minta hidayah kan. Mana hidayah ni dia kena diulang-ulang minta. Itulah kelebihan ni Islam. Tak ada gambar, tak berat amal. Boleh dengar sana tak? Takut berhenti suruh ni. Dengar ya. Okey. Clear. Jadi sehari 17 kali kita Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Hidayah kan, apa benda hidayah lah. Hidayah ni kita satu perkataan yang kita nak faham kan. Mana kita sentiasa minta hidayah. Okey, dalam Fatihah tu pula dia ada jadi kelompok, dikumpulkan manusia ni kepada tiga kumpulan. Kumpul yang mendapat nikmat kan. Kumpulan yang dolin, sesat. Dan kumpulan al-maghdub.
Jadi kita sentiasa nak betulkan itu jalan yang lurus tu. Mana kita nak ikut jalan yang an'am ta'alaihim kan. Mereka yang diberi nikmat. Itu para nabi, para rasul, para wali, para ulama-ulama kan. Jadi panduan kita lah. Itu yang an'am ta'alaihim satu kumpulan. Kita sebelum-boleh kita minta alangan. Jangan sekali-sekali lah masuk kumpulan lagi dua tu. Kumpulan Dolin tu, yang sesat kan. Dan satu lagi kumpulan Al-Maghdub kan. Kalau ulama dia nak senang faham, tunjuklah mana yang jalan yang an'am ta'alaihim tu jalan nabi-nabi kan. Kalau kumpulan Ghairul Maghdub alaihim, yang maghdub yang dia kena murka. Kalau yang kena murka ni dia ada ilmu sebenarnya. Dia ada ilmu tapi dia tak amalkan kan, atau dia tabligh kan, tu kerja-kerja orang Yahudi lah. Itu Yahudi sebagai contoh lah, tapi masuk kumpulan lain tu kan, banyak lainnya dia tak bukan Yahudi pun, tinggal cara dia itulah memutar bulit kan. Satu lagi waladhdallin, sesat. Orang sesat ni dia macam tak ada ilmu lah. Ilmu dia tak betul. Kalau sekarang orang panggil ajaran sesat kan. Ajaran sesat tu macam golongan sesat lah kan. Lebih luas lagi kan. Maknanya jadi kita kumpulan, kita pastilah kita berada di jalan yang diberi nikmat. Contoh dalam Quran tu banyak lah kan. Dalam jalan Nabi-Nabi kan. Kalau yang sesat tu jalan Qarun, Fir'aun kan, Abu Lahab, Tabat Jada kan, kan. Jadi maksudnya itu tadi mana contoh-contoh tu ni dalam Al-Fatihah tu ada 3 kumpulan tu. Detail buka dalam 30 juzuk Quran kan, cerita terpanjang kan. Lepas tu kadang ulama dijadikan di buku kan macam ni sejarah 25 rasul. Lepas tu kisah sahabat Nabi, orang tabligh ada buku tentang kan hayat sahabat macam-macam ni kan. Lepas tu Syama'il Muhammad kan. Itu inilah, itu Fatihah. Okey, kalau Fatihah ni dia ilmu dia satu ilmu bacaan tu, kita baca tajwid lah kan. Itu cara. Inilah. Bacaan tu nak betul. Kalau salah baca kadang dia lari mana dia, panjang pendek dia. Kalau sampaikan dia punya sabdu pun ulama dia dibilang tu. Surah Fatihah tu ada berapa sabdu kan? Tasjdid kan. Tasjdid dia ada 14 tasjdid. Carilah kan. Macam Bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillah tu satu sabdu kan. Ar-Rahman tu ada sabdu atas tu. Ar-Rahim dah 3 dah. 3. Dah 3 sabdu. Jadi dia kumpul ada 14. Jadi maknanya kita patut juga lah. Mana ada 14 cari kan. Semua kadang dia di sebalik-sebalik tu semua ada rahsia-rahsia ni kan, kunci-kunci je lah. Kalau Sahal apa nama tu, yang Halim yang mengajar surah belakang tu, dia selalu sebut-sebut macam tu. Sabdu dia. Tak salah at-tahiyat dan at-tahiyat al-barakat kan, tahiyat dan solat tu ada 24 sabdu. Semua dia ulama tu sabdu pun dia bilang. Sabdu ni dia macam kunci lah, macam cangkuk lah kan. Macam kesilapan kita baca iyyaka na'budu kan. Tak betul. Sabdu kurang. Jadi kita baca yang salah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tu orang baca tu. Yang betul iyyaka na'budu wa iya dia berenjut kan. Mana ya tu 2 kali sebenarnya. Kan? Macam iya tu alif ya tu yang mati. Lepas tu ya nombor 2 pula hidup pula. Ya alif atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di antara tu lah. Hanya dalam Fatihah pun dari segi bacaan pun banyak salah. Kan banyak kesalahan. Kadang itu yang kadang kita manfaat lah kalau kita dengar ni kaset-kaset imam masih haram baca kan.
yang digalak supaya jemaah masjid yang sekarang ni dalam COVID ni dah kurang kan, tapi semua ada hikmah ni kan. Allah lakukan sesuatu, tak ada yang tak baik, semua baik. Kita macam cakap dengan kawan ayah Ustaz Rahman tu, dia kata salah satu yang dia nampak, dia kata apa ni, dia apa nama dia uzlah, belajar latih uzlah ni. Imam Ghazali dah ada bab uzlah kan, tapi kita tak ada uzlah kan. Uzlah ni tujuan mengasihkan diri lah. Mengasihkan diri tu maksudnya kita daripada heruk pikuk dunia ni kan. Kita zaman sekarang ni hari ni 2-3 hari ni tengoklah macam kisah politik kan, macam mana kat parlimen ni heboh tu kan. Tu heruk pikuk tu kan. Jadi tak berkesudah kan. Itu pun satu. Jadi dalam masa COVID ni, jadi benda tu dipaksa lah kan. Orang tak nak uzlah pun kena uzlah kan. Kan hari yang 3 hari yang parlimen tu apa ni, dia tangguh kan. Lepas tu ambil apa ni, ujian swab test apa semua. Lepas tu hari Senin ni dengar kabarnya tak ada lagi tangguh lagi lah kan. Tak ada kan. Itu penanganan COVID lah kan. Maknanya kita nak hilangkan, itu latihan uzlah lah. Itu kawan ayah Ustaz Rahman lah. Macam ya juga lah. Kalau Ustaz Dr. Arazi pula dia katakan bila COVID ni apa ni banyak benda-benda baru kan. Dia tanya, tengok saya bercakap kan dulu saya cakap apa, sekarang tajuk apa, macam mana saya bercakap kan. Maknanya bila lepas COVID ni dia berubah. Dia akan dicari tajuk ni, tasawuf ke, kita minta nak buka, dia buka kan. Kalau dulu dia gantung-gantung, sekarang dia buka habis kan. Dia ada beza. Jadi itulah COVID kan. Lepas tu orang yang negara-negara yang angkuh, yang kuasa besar tu, bila dia kena COVID tu nampak dia punya apa kan. Maknanya tak sekuat mana lah kan, tak dapat dia mengatasi COVID. Kita pun sama juga lah kan. Itu dalam negara, kita dalam keluarga nak bergerak, ayah pun nak pergi kebun, tak pergi kebun kan, tapi kita menyesuaikan diri lah kan. Itu dah betul macam uzlah juga lah. Tak ada kaltung, kita ada kaltung kan. Jadi biasa orang Islam kita berfikir positif lah. Tuhan tak jadikan sesuatu tu semua ada kebaikan dia kan. Walaupun kita itu berfikir bukan selapis lah, 2 lapis 3 lapis ke kan. Kalau fikir selapis nampak macam kecewa, sedih kan, itu kan. Nanti yang tak tahan bunuh diri kan. Macam itu lah. Tapi orang mukmin dia tak macam tu. Orang mukmin ni kita tauhid, bila betul tauhid tu maknanya segala sesuatu Tuhan dah jadikan, dah ada takdir lah. Ada suratan takdir, kadar dah ada. Jadi apa yang berlaku tu semua dah ada dah. Jadi hanya dia keluar kemudian. Ni macam kalau nak dibandingkan macam tengok filem lah kan. Tengok filem tu dalam CD lah kan. Mana dalam CD tu filem dah lengkap lah kan, daripada A sampai Z dah ada dah. Kita baru buka bab 1, bab 2 macam tu lah kan. Tapi semua dah lengkap. Jadi alam ni macam tu lah. Alam ni dia, dalam Quran dia pakai istilah tu ajal kan. Tuhan jadikan sesuatu tu ada ajal. Ajal ni macam ni, dan dia bila ajal sampai dia tak boleh didulukan atau ditangguhkan. Dia tepat masa tu, dia sampailah masa tu. Sama lah macam ajal. Ajal kita nanti sama juga. Sampai masa dia tetap tak dapat dulu, tak dapat kemudian. Alam ni kiamat lah bukan. Kiamat ni tak dapat dulu, tak dapat kemudian. Sampai masa dia kiamat. So apa yang berlaku tu dia tetap berlaku. Kita menyerit maki hamun pun dia tetap jalan juga. Jadi kalau kita beridau, kita dapat berpahala sebab kita ridau. Kalau kita komplain kan, kita dapat bencana sebab kita komplain. Tapi dia tetap jalan. Jadi siapa yang komplain tu fikir macam orang bodoh lah kan, mengugui diri sendiri. Bila kita maki hamun, kita stres, bertambah stres. Jadi datang penyakit jiwa, bila tak tahan atau bunuh diri kan. Bila bunuh diri, besok terus tak terima, Tuhan tak terima kan. Jadi tak nak undur dah, tak boleh nak undur dah. Jadi itulah ni, mantap. Jadi surah Fatihah ni kita hayatilah kan, supaya kita iman kita mantap.
Dalam surah Fatihah tu lengkap, semua ada. Bismillahirrahmanirrahim kan, nama Allah maha pemurah, maha mengasihani. Hilang gambar ni. Hilang ni. Ada suara? Ada ya. Ada. Ada dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi mengasihani. Macam tu ada sebut lah, pemurah tu Allah sifat pemurah, kita pun mengamalkan sifat pemurah. Allah maha pengasih, mengasihani, kita pun mengasihani. Kan? Kalau kita baca Fatihah Rahman tapi kita tak amal kan, jadi tak selaras lah. Orang tak faham lah kan. Rahman Rahim. Sifat pula tu Malik Yaumiddin, yang pemerintah. Apa kita buat tu nanti akan ada pembalasannya. Jadi jangan semenang suka-suka kan, langgar undang-undang Allah Taala punya undang, nanti akan dapat balasan. Ada balasan kat dunia, ada balasan akhirat. Syurga pun ada syurga dunia, ada syurga akhirat. Orang katakan kalau tak dapat syurga dunia, macam mana dapat syurga akhirat? Jadi walaupun hidup miskin kat dunia, tapi dia tetap syurga juga, gembira. Itulah. Okey, apa? Okey, Fatihah tadi tu. Fatihah ni 7 ayat. Kan? 7 ayat ni pun dia ada, kalau malam urai tu kita anggota yang 7. Anggota kita 7. Fatihah pun 7. Fatihah 7 anggota. Jadi Fatihah tu seumpama anggota kita juga. Kan? Ni kalau Tok Dahan dulu dia kata nak jadikan tu lembaga adab ni dia 7 ketul tanah. Kan? Seketul kepala, seketul dada, dua tangan jadi 4, kaki tu ada 2 ketul, 6 ketul. 6 ketul tanah, lepas dia masukkan nyawa, masukkan roh. 7 anggota dia. Dia Fatihah pun 7 anggota. Seminggu pun 7 hari. Kan? Okey, tu. Lepas tu ada macam kalau kita baca kitab-kitab tentang apa ni, Fatihah ni, ada satu Indonesia yang beli kat Bali, kitab ni, surah Fatihah diuraikan. Ahmad Kajim nama dia. Dia huraikan satu buku. Bagus buku tu. Buku tu ditujukan, dia bagi dia lah. Masa dengan surah Fatihah tu dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dibuka mata hati lah, al-basirah. Kan? Maknanya dengan Fatihah tu kita minta buka hati, dan lepas tu dia buku tu ditulis untuk semua manusia lah, untuk semua bangsa lah, bukan semua agama. Mana bukan untuk orang Islam saja. Orang Kristian ke, orang Hindu ke, Buddha ke, bacalah buku dia tu. Kalau rasa tak faham, tangguh dulu, lepas sambung lagi kan. Jadi tu kan bagus, ada yang bagus lah kan. Maka dia menggunakan kitab taksir bukan untuk orang Islam saja. Tengok ukur dia. Ni ukur dia. Ahmad Kajim mana? Ambil dia punya apa kan, dia punya bukan depan lah, ni macam tujuan dia mengarang lah kan. Surah ini dibaca untuk membuka mata batin kita. Cara dia approach tu lah. Dengan memahami dan menghayati surah ini diharap akan terbuka mata hati agar kita menyadari kandungan kitab Allah. Baik kitab-kitab yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Iaitu kitab-kitab yang terbentang di semesta alam. Termasuk kitab yang ada dalam diri kita. Dia punya lah. Dia punya macam moto tu muka satu lah. Cantik kan? Maksudnya surah ni dibaca untuk membuka mata batin. Betul lah tu. Kalau kita baca surah Fatihah, tak terbuka mata batin kita, nampak mata macam binatang lah kan. Dia nak panggil basirah nama dia.
orang yang paling tajam ni basirah tu ialah para nabi, para wali kan. Mana dia nampak yang tersurat dan yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia harap membuka mata hati agar kita menyedari kandungan kitab Allah. Sebab balak dengan Fatihan ni kita dah faham, buka pintu kepada faham kitab-kitab yang tertulis atau tidak tertulis. Yang tertulis kan Al-Quran dia kan apa ni 6666 ayat tu. Yang tak tertulis alam ni buka alam ni. Tu yang alam jadi guru kan. Yang apa tu? Yang ada pantun rakyat yatim tu. Kita tak tulis dan kitab yang terbentang semesta alam termasuk kitab yang ada dalam diri. Dalam Quran ni ayat wa fi amsikum afala tubsirun, dalam diri kamu tu kamu tak baca ke? Kamu tak faham ke? Kan? Tu dia mukadimah. Lepas tu ada mukadimah dia sudah sebut dia kata dia tujukan buku ni untuk semua manusia lah. Kan? Termasuk disebutlah Hindu ke Buddha apa semua dia. Lepas tu kalau rasa sulit nak faham, berhenti dulu untuk sambung balik lah kan. Mudah-mudahan kan siapa yang dapat petunjuk dia dapatlah petunjuk dengan apa kan dalam ni bacaan ni. Ada contoh kita lah. Contoh orang yang buat sesuatu tu faedah tu bukan untuk ni orang tertentu lah, untuk semua, untuk alam. Kan aku utus engkau tu rahmat ke wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Ni contoh dia orang yang apa ni menggunakan kebolehan dia menulis mana untuk nak membawa kebaikan kepada alam sekalian alam. Dalam Quran pun ada seruan-seruan kan yang banyak tu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi ada juga ya ayyuhan nas kan, wahai manusia. Jadi Quran tu bukan untuk orang Islamnya. Ya ayyuhan nas. Lepas tu ada juga ya ayyuhallazina hadu, wahai orang Yahudi. Ada juga. Dan ada satu pula ya ayyuhallazina kafaru. Siapa tahu kat mana dalam surah tu? Dalam Quran tu 30 juzuk ada satu je ya ayyuhallazina kafaru. Wahai orang kafir, ada. Itu buat menduga akal kan. Wahai orang kafir, ada satu. Kat juzuk 29. Surah apa tu? At-Tahrim, surah Tahrim tak salah kan. Ada. Menarik kan. Sama banyak macam 114 surah tu, ada satu surah yang tak ada bismillah. Kan? Tu agak banyak dah tahu lah kan. Surah At-Taubah kan. Surah At-Taubah pun dia, surah Bara'ah pun dia. Agak ni apa lah kan. Untuk kali ni cukup lah kot, dah berapa minit dah. Ya, 40 minit. Ke 7 kan? Entah. Lah campur dengan apa nak cuba hilang macam tu kan. Kat setakat ni mungkin cukup lalu kot. Kalau ada nak bangkit ke. Tapi nanti tajuk ni menarik sebab Fatihah ni dia cakap umpama macam kita naik perahu pergi laut lah, makin jauh, makin luas sampai tak nampak daratan lah kan. Jadi barulah kita ni mengamalkan apa ni sifat-sifat apa yang ni, sifat-sifat baik, sifat maha mudah, sifat sabar ada, tawakal ada, ridha ada kan. Maknanya kalau kita tak ada sifat tu panik lah kan. Ombak besar kan. Tapi dia kalau tawakal tu insya-Allah kan. Mana pedoman kita tetap ada pedoman. Kalau orang Melayu terkenal dengan zaman dulu dengan ilmu bintang, pandang langit tu. Oh ni tanah semenanjung, sini nak balik sini kan. Itu yang kalau ikut sejarah tu yang Magellan kan dia bawanya itu Henry the Black apa tu. Panglima awang kan. Mengeliling dunia. Sebab dia orang Melayu ada kelebihan apalah, itulah dia boleh baca. Duduk tengah laut tu kan dia boleh tahu ni ke mana pandang berdasarkan bintang. Tu dia kadang tu ada satu lagi pakai boleh jadi dia lelap mata dia minta petunjuk tu dia datang dalam kan. Tu kita tu kelebihan apalah. Kelebihan tu yang kalau penjajah tu kelebihan tu dia boleh hapuskan lah. Kan yang kitab-kitab lama kita yang angkut bawa kan. Bawa ke Belanda ke Inggeris kan.
Sampai kita nak cari balik kadang-kadang kena pergi kat Leiden dengan Oxford kan. Ya, alhamdulillah sampai ke Leiden tu lah. Dia nak kaji di mana kekuatan Islam, orang Islam ni supaya dia nak jajah. Ada yang menyamar masuk Islam kan, macam Senok Auroni kan. Jadi nak tukar nama Abdul Ghafur. Kahwin dekat Indonesia dengan anak-anak Pak Kiai lagi kan. Kahwin beranak lagi kan. Akhirnya dia berpura-pura saja masuk Islam. Tujuan nak mengkaji dia punya kehebatan Islam tu. Macam mana nak kalahkan Islam tu. Dia ada tulis lah dia ni tentang buku tentang Aceh. Dan dia tu kan Orientalis kan. Orientalis tu para Orientalis tu dia datang ke negeri Islam yang dijajah tu, dia buat kajian, tulis buku kan. Ada setengah tu dia masuk Islam kan. Ada setengah tu kekal tak masuk Islam. Juga ada dalam Google ada satu tu perempuan Jerman naik satu kapal terbang dengan Syed Akil Indonesia ni. Borak awak pada mana, dia kata saya Indonesia. Bila cakap Indonesia dia cakap Melayu kan. Lepas dia buka tentang ni, dia Quran aku boleh habis Quran 30 juzuk. Tapi dia belum Islam. Makin mati tak Islam. Dan siapa lagi ada satu ulama kita dia belajar tu, orang Kristian ada yang hafal Quran tapi tak masuk Islam. Jadi hidayah tak ada. Itu hidayah. Pelik sudah surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan lurus kan. Kadang orang tanyakan lah ni, apa ni, kalau orang Kristian debat dengan kita lah. Apa kamu ni tak bagus, Tuhan kamu tak bagus kan. Maknanya asyik minta petunjuk kan. Kalau kami tak ada kan, kami Tuhan tu dah apa ni, Tuhan ni maha penyayang lah, lebih kurang lah kan. Tapi itulah dia punya apa. Kenapa? Benarnya kita ni bersentiasa. Kalau orang iman tu maknanya iman dalam bahasa Arab percaya kan. Percaya tu boleh bertambah, boleh kurang. Iman yazid wa yanqus dalam bahasa Arab ni kan. Tambah kurang. Jadi nak maintain supaya istiqamah lah. Istiqamah tu daripada ni nasiratul mustaqim kan. Istiqamah tu kita hendak sentiasa memohon petunjukan Tuhan dan teruskan hubungan dengan Tuhan. Cara tu mendirikan solat kan. Solat tu diwajibkan untuk kita lah. Allah tak untung apa pun dia solat kan. Bukan untuk Allah, solat untuk kita. Supaya kita sentiasa ada talian dengan Allah Ta'ala, dan kita ada masa kita berhubung. Bila ada masalah dunia ke akhirat ke, kita dirikan solat. Itu bagi Nabi Muhammad itu macam dia kata, dia panggil istilah qurratu ain. Bila ada masalah, okey, kita hiburkan hati kita dengan solat. Dia berkata itulah kan. Allahu Akbar, lepas tenang. Tapi nak betul lah solat kan. Nak belajar ilmu solat pula kan. Ilmu solat ni pun kalau tak belajar kita main ikut je lah kan. Macam main ikut je lah, taklid lah. Tak ni kita betul-betul faham. Dan dah rasalah sedap lah. Bila dah amal tu betul, dia rasa lazat. Nak dapat tu dia ada yang sekejap, ada yang bertahun-tahun, ada yang 40 tahun kan. Tapi kita tak boleh putus asa. Sentiasa ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang benar kan. Apa dekat kaedah tu ulama dah susun lah. Maknanya kita nak membersihkan diri kita, pakaian nak bersih, badan nak bersih, nak bersuci kan. Kalau orang Kristian macam tak dengar pula kan. Dia dah sabun lak kan dah wangi kan. Dia tak ada hadap besar, ada hadap kecil. Lepas tu tazkiyah nafsi, ilmu tasawuf kan. Tapi semua ni ada tertimbun dalam Fatihah. Kali ni masa terhad kita tak dapat lah kan. Mungkin kita ambil satu dua tajuk, fokus kan banyak. Ayah baru kumpul. Bila baca-baca tengok tu, buka lah ilmu kaib tu, lagi luas rupanya kan. Ia akan nak budu, ia akan sen, dia ada tulis 1,000 muka surat punya huraian kan. Jadi itu semua kesimpulan kita ambil pengajaran lah. Banyak lagi kita kena faham. Ada apa ni? Mak kata ada apa ni? Ada nak tutup dah. Ni ada tak payah saya jawab lagu dah. Mak saya tutup ni. Lepas tutup kan nak tanya. Mak kata lepas tutup lah nak apa dah.
Bukan mak nak ceramah pula ke? Mana serap. Ada dalam sejarah ke tak? Ni apa nama kata, mohon Allah permudahkan segala apa Urusan keluarga. urusan keluarga. Dan lindungi dari segala mara bahaya. Ada bahaya lah. Covid zaman Covid ni macam-macam lagi lah kan. Nombor 2, permudahkan Urusan pindah Dila ke Sarawak. Dila nak ke Sarawak ni. Tak berapa hari lagi minggu depan ke? Yalah. Minggu depan ni. Sepatutnya 8 hari bulan. Mudah-mudahan permudahan lah. Dia mula-mula tu macam pening tengok letih juga lah kan. Risau Sepah rumah ni rumah bersepah tu tengah kemas. Yalah tu lah. Tapi bila dah sampai masa mungkin sebulan 2 bulan rasa nikmat lah. Sedap juga aku pun pindah ni dengan udang sungai dia macam kan. Nanti dia lah sepi untuk ayah. Untuk ayah tu. Saya Yalah, bila Covid kalau Covid dah tak ada sampai lah tu. Okey tu. Dah habis vaksin insya-Allah boleh datang. Lepas tu mak kata permudah apa urusan Taufik nak balik. Taufik kan. Taufik nak balik ke Sarawak juga kan. Permudahkan. Bila Taufik balik? 5 Hari Khamis. Naik Malaysia Airlines ke? Oh, kita orang punya flight. Hari tu Malaysia Airlines awalkan ke 5 hari bulan. Lepas tu kita orang masih minta postpone. Tak tahulah. Tak tahu pula tapi naik flight tu. Okeylah. Lepas tu yang nombor 4 ni pemudah urusan apa? Mengandung. Mengandung Abby bakal nak baby baru kan. Baby pertama. Orang baru je tu. Orang baru juga kan. Orang baru Ujung bulan ni kan Kak Abby salin. Dia yang presenting ke apa tu? Yang ke-16 Kan 14 Hai 14 tak habis-habis. 16 dah rasanya. Tak sampai rasa dia. 15. Ya.